Kak, ni tak faham lah. Apa lagi tak faham? Ni, mak mana kak? Ya Allah, mak kan kerja. Alah, kerja. Lepas tu, orang... Lah, Syah sebenarnya nak tanya kerja ni nak cakap apa dengan Kak Kak busy tau tak? Akak nak... Okey, Buat akak sendiri tak lah, benda nak... senang je. Akak nak tolong tak ni? Tak ada masa. Dah lama tak ada. Lepas tu kakak tak nak tolong. Dia tolong lah, faham. Hello? Ma? Mana ni? Ma? Bising lah kat belakang. Tak, Nana ada benda nak cakap. Sekarang lah, sekarang. Ha? Dinner? Tak, dinner mana? Tak, sekejap. Ma? Mana ya Allah? Kenapa? Okey, selamat datang ke sesi kaunseling ya. Saya dah doktor kaunselor hari ini. Boleh cik kenalkan diri? Sebenarnya nama saya Nona. Nama manis. Saya umur 21 tahun. Sekarang masih lagi bersekolah di College of Sarah. Saya ada seorang dan seorang adik. Saya ibu dan jangan okey, Nona ya. Nona pernah datang sesi kaunseling? Tak pernah. Nah, sorry, first time lah. Okey, sebelum kita teruskan sesi kita, saya nak jelaskan pada Nona sikit. Sesi kita akan berjalan lebih kurang dalam 30 minit. Lebih kurang 40 minit. Ikut pada isu yang kita bincangkan. Segala apa yang kita bincangkan hari ini akan menjadi rahsia antara kita berdua, kecuali jika ia menyebabkan mudarat pada diri Nona, orang lain dan juga benda yang melanggar etika. Selain daripada itu, kalau Nona sendiri mahu saya untuk saya maklumkan pada pihak yang lain. Okay, Nona boleh faham? Okey, apa yang boleh saya bantu Nona hari ini? Saya datang ni sebab saya ada harapan nak tengok keluarga saya berbalik macam dulu. Sebenarnya ayah saya meninggal dalam 10 tahun macam tu lah. Adik saya sekarang umur 15 tahun. Dia dah nak ambil PT3. Tapi saya perasan lah yang dia macam dah tak nak pergi sekolah, dah macam keluar malam, macam budak lelaki lah. Dia dah macam berontak. Lepas tu sebab saya pun sekolah kan, jadi saya macam tak ada masa lah sangat nak tengok adik. Satu, mak saya dia dah sejak ayah saya meninggal, dia dah ada perniagaan sendiri. Bila dia berniaga, dia macam busy lah sikit, dia dah tak ada kat rumah. Jadi saya macam, kalau boleh saya nak mak ada kat rumah untuk kita orang lah. Nona nak keluarga Nona. Nona keluarga Nona satu. Nona masih belajar di college. Nona ada adik umur 15 tahun. Apa yang Nona sedang hadapi sekarang? Saya macam, saya dah nak final. Lepas tu saya macam serabut lah. Adik saya macam, saya serabut ni bukan apa sebab saya risau juga adik saya nak exam juga. Saya pun nak exam. Saya macam, kadang-kadang dia tak ada kat rumah lah, lari sekolah lah, tak pergi tuition lah. Jadi saya macam mana lah nanti dia nak jawab PT3 apa semua dah susah kan. Lepas tu saya macam tak ada masa lah nak tengok dia je. Saya macam, kalau boleh mak tolonglah tengok ke adik sekali. Janganlah hadapkan saya seorang je macam tu. Adakah Nona rasa setakat sekarang? Tension. Kalau boleh Nona bagi skala dari 0 sampai 10, berapa skala yang Nona akan beri? 10 tu paling tinggi tak? Ya. Saya bagi 8. 8. Okey, nampak yang Nona memang agak tekan juga lah ya. Okey, apa yang Nona mahukan sebenarnya? Adakah Nona mahu mak yang ada di rumah jaga adik, ataupun Nona nak adik untuk sikap jadi baik atau macam mana? Saya tak tahu. Saya rasa kalau mak ada, mungkin kadang boleh lagi terkawal lah kot. Sebab
kakak je, saya bukannya mak pada adik saya kan. So macam kalau mak ada mungkin mak boleh kawal adik juga. Masa sama saya tak adalah terbeban nak fikir benda ni, saya pun nak izin juga. Kalau boleh mak ada lah. Okey. Anak kerja apa ya? Mak saya businesswoman. Bisnes buat sendiri lah. Sendiri. So waktu mak ada kat rumah tu waktu bila? Tak tentu. Kadang-kadang banyak outstation lah mak. Banyak outstation. Jangan. Okey. Kalau Nona dengan adik, macam mana hubungan? Orang biasa-biasa je. Nak kata rapat tak rapat sangat, nak kata tak rapat pun kadang-kadang okey lah. Tengoklah keadaan, kalau jumpa macam okey je. Cuma bila kalau adik saya macam bontek atau benda, saya marah lah. Macam tu. Oh, Nona marah je lah pada adik. Itu saja tindakan yang Nona buat. Saya rasa itu tindakan yang bercukup. Bercukup lah untuk adik. Takkan saya nak pukul pula kan. Okey, jadi apa reaksi adik bila Nona buat macam tu? Adik dia bukan dengar sangat cakap saya. Lagipun macam saya rasa dia macam berontak tau. Dia macam tak lah, pelik lah. Lain lah dia. Dan kalau boleh cerita lain ni macam mana? Dia macam dia malas nak dengar cakap saya. Kalau saya cakap lagi dia buat. Maksudnya sebelum ni dia memang dengar cakap Nona tak? Sebelum ni okey. Sebelum ni macam kalau mak ada ke apa, kita orang selalu sama-sama kan. So macam okey, nak muka baik je. Okey, sejak bila Nona perasan tentang perubahan diri adik? Sejak dia tingkatan 2 kot. Macam tu lah. Saya perasan tingkatan 2 tu sebenarnya dia macam pandai lah. UPSR 6 kot, 6A kan. So bila dia dah masuk tingkatan 1 okey ni. Tingkatan 2 dah macam dah menurun. Lepas tu nak ambil PT3. Macam mana kan? Saya perasan lah dia macam lain sikit lah. Tak tahu lah. Dia lain. Dia macam dah malas belajar semua. Sejak masuk tingkatan 2. Apa yang Nona merasakan mungkin adik berubah sendiri? Saya rasa entahlah, saya rasa mungkin bosan kot di rumah. Ataupun bosan belajar ke, tak ada minat nak belajar ke. Apa lagi yang Nona rasa mungkin Nona boleh lakukan untuk kembalikan sikap adik seperti yang dulu? Saya rasa yang ada kuasa dalam hal ni mak lah. Dulu mak dengan adik memang rapat dah sebelum mak saya terlalu busy kan. Sekarang mak tak ada. Bukan tak ada, maksudnya mak tak ada masa sangat untuk kita orang. So adik pun macam tak lah, mungkin dia tak ada siapa nak beritahu masalah dia ke apa ke. So macam tu lah saya rasa kalau mak boleh tolong saya. Okey, tadi Nona ada cakap ayah meninggal 10 tahun yang lepas dan mak start ada perniagaan selepas ayah meninggal. Okey, tapi adik selalu hanya baru berubah sikap dalam 2 tahun yang lepas. Okey, adakah betul sebabkan mak kurang masa mak dengan kami? Sebab baru je mak memang dalam bisnes, tapi baru je nak busy tu dah dalam berapa tahun ni. Sebelum ni dia macam tukar-tukar bisnes lah kan. Sebab tak berjaya, sekarang ni dah nak berjaya. Dia macam fokus je pada bisnes je kan. So macam dalam 1 tahun 2 tahun ni, sebab tu lah dia macam tu. Dia tak ada masa. Okay, kalau Nona tak keberatan, boleh tak Nona ajak mak dengan adik untuk datang ke sesi seterusnya untuk kita bincangkan hal ini? Boleh je kot, saya boleh ajar. Tapi saya tahu lah kalau dia nak datang ke tak datang. Okay, saya buat kesimpulan, manakah masa kita dah singkat. Okay, saya buat kesimpulan sikit apa yang Nona cerita. Nona nak keluarga Nona kembali bersatu. Saya rasa boleh luangkan masa dan saling memahami antara satu sama lain. Okay. Dan Nona janji, tak janjilah, macam kalau boleh Nona akan bawa mak dengan adik untuk sesi seterusnya bagi kita bincangkan isu ni. Sebab Nona nampak agak tertekan sebab dah nak final. Adik pun dah nak PT3 tapi sikap adik yang kurang
menunjukkan yang dia tu nak periksa kan. Jadi ada apa lagi yang nak Itulah kot, saya harap si datang ni ada hasil lah. okay. So insyaAllah kita jumpa minggu depan bersama dengan adik keluarga yang lain. Terima kasih Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kalau balik ya. Okay, selamat datang ke sesi kaunseling. Terima kasih sebab sudah luangkan masa semua. Rana, adik, puan. Okay, saya Rabiatul, kaunselor kali ini. Pernah datang ke sesi sebelum ni? Tak benar. Ini pesan ya. Sedang datang. Okey, saya nak bersedikit keseluruhan lah. Okey, di mana segala apa yang kita bincangkan akan menjadi rahsia antara kita. Okey, melainkan kalau perkara-perkara itu mendatangkan mudarat kepada diri masing-masing, orang lain dan juga dia yang melanggar etika. Nak melanggar undang-undang. Dia maafkan saya. Okey, sesi kita akan berjalan dalam tempoh masa 45 minit ke 1 jam dan pada isu yang kita bincangkan. Okey, ada apa-apa soalan? Okay. Itu sebenarnya saya pernah buat sesi dengan Nana. So saya minta Nana untuk menjemput adik keluarga dia datang bersama bagi bincangkan isu yang dia merasakan perlu keluarganya ada. Okay. Perkara yang kami bincangkan adalah tentang di mana ibu yang kurang masa luangkan masa bersama anak-anak kat rumah, so kurang bagi perhatian pada adiknya yang sedang membesar, yang nak menghadapi peperiksaan yang agak besar juga, PT3, tapi macam tak endah dengan persekitaran sekolah sekarang. Okay, betul kan Nana? Okay. Ada apa-apa yang Nana nak tambah untuk kefahaman keluarga? Okay, aku mendapatkan tentang apa yang sepertinya tadi. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu lah. Puan Ruby ya tadi. Puan Ruby beri saya panggil saya Puan Lisa. So sekarang ni macam mungkin Nana dah beritahu saya dah kematian suami sejak 10 tahun 10 tahun lah. Dan sekarang ni busy kot sikit buat bisnes produk kecantikan. So apa yang saya nak respon, sebenarnya saya tak, sebelum saya masuk sesi ni, sebelum cakap apa yang anda nak beritahu tadi, saya tak rasa apa yang anda cakapkan tu sebagai satu masalah yang saya tak pernah orang cakap nak tahu pun yang anak-anak perlukan perhatian saya sampai macam tu sekali. Saya rasa, saya fikir sebelum ni anak-anak boleh bawa diri sendiri sebab dia orang dah besar. Syam dah umur 15 tahun, Nona dah umur 21. So saya harapkan dia orang dah pandai bawa diri masing-masing and faham kerjaya saya. So saya tak sangka lah bila datang ke sesi ni anak-anak rupanya memikirkan isu, busy saya sampai tak sempat beri perhatian pada dia orang ni, isu yang besar. Saya tak pernah jangka macam ni. Maksudnya poin tak rasa sebagai satu isu yang besar untuk family. Saya rasa isu ni tak adalah isu besar, cuma mungkin keadaan itu yang membuatkan dia orang rasa macam tu. Okay, Syam? Syam kenapa Syam datang sini? Bukan, maksud saya kenapa okay, apa yang telah Kak Nona bincangkan sebelum ni, okay, mengenai di mana ibu yang kurang masanya dengan anak-anak kat rumah, dan juga Syam yang dah kurang endah pada persekitaran sekolah. Jadi apa pendapat Syam? Sebenarnya yang kakak cakap tu memang betul. Syam dah lain daripada dulu, tak dapat nak bagi perhatian dekat sekolah, belajar semua tu. Kadang macam dah tak anggap belajar tu penting lah, bukan tak rasa macam belajar tu dah tak ada apa-apa lah. Dan Syam datang sini pun kakak yang ajak. Biasa kalau Syam tak ada kerja, memang Syam tak ada kat rumah.
Syam tak ada. Syam tak ada kat rumah. Biasa pergi lepak dengan kawan-kawan, pergi tempat-tempat lain lah. Rasa macam duduk rumah tu macam kosong, tak ada apa. Betul tak kan? Bukan ada apa-apa pun kat rumah. Syam sekarang macam tak endah pada sekolah sebabnya Syam rasa belajar tu macam tak ada apa-apa. Okay, dan sekarang ni Syam rasa rumah macam kosong kan. Okay, siapa yang ada kat rumah ya? Kat rumah tu ada maid, penggaji, Hindu. Lepas tu Kak Nona. Lepas tu tak ada siapa. Macam rumah tu macam kosong. Kadang kalau dulu adalah ayah juga kan. Dulu ada ayah boleh lepak-lepak dengan dia. Tapi sekarang semua orang macam dah busy, masing-masing busy. Syam nak pergi mana, pergi lepak dengan kawan. Kadang pergi sekolah, kadang tak. Sebenarnya saya faham lah adik saya punya kehendak ni kan, budak ni. Kalau kat rumah tak ada buat apa-apa, mesti ada keluar kan. Macam itulah adik cakap rumah memang kosong. Saya pun bukannya selalu ada kat rumah, saya dah belajar college. Sekarang dah final semester. Saya nak kena buat study group lagi, apa lagi. Saya memang cuma saya macam kelakar mak cakap macam isu ni tak besar. Isu ni besar sebab kita orang dah besar tau. Kita orang ni daripada lepas lah saya banyak benda nak membesar. Belajar kan. Kalau belajar bukan semuanya lancar je, banyaklah benda kan. Ada masalah tak faham juga, tak faham juga. Adik, jadi saya boleh tengokkan sikit-sikit bila saya tak busy. Kalau saya busy, macam mana kan? So dia pun sekarang dah tak ada minat dah, jarang lah cari saya. So saya dengan assignment apa yang saya tension, memang tension lah. Dulu kalau nak ganggu kakak pun ada masa dia sendiri nak rehat, nak buat kerja sekolah. Itulah macam rumah kosong tu macam tak ada orang kat sebelah Syam. Macam tak ada orang bagi perhatian, kasih sayang. Biarlah kalau kecil dulu kita bagi mainan dah boleh main dah, tapi sekarang tak macam tu. Okay, baik, macam mana? Saya tak tahu apa yang cuba katakan masing-masing. Rumah tu kosong. Memanglah saya busy kan. Tapi saya rasa saya dah bagi semua yang perlu. Mungkin saya seorang, saya ibu tunggal kan. Saya tak ada suami. Mungkin dia orang duduk kat rumah nakkan perhatian. Tak boleh lah, seharusnya dia orang faham lah keadaan saya kan. Tapi kadang mak balik, mak keluar pagi, dah malam pun. Tapi mama kalau balik, mama tengok dekat bilik korang. Tapi masa tu Syam dah tidur Kan? Yelah, mama pun sengaja nak balik lewat malam. Tapi keadaan tu, at least mama tengok korang still ada dekat rumah. At least mama jenguk juga korang. Korang dah tidur, mungkin dah tak sedar mama dah balik masa tu. Mama macam Nona kan, Nona 21 tahun lah. Nona macam, Nona faham lah benda ni. Kita berkembang sebagai remaja. Lepas tu Nona pun macam awal remaja macam tu kan. So, macam kalau setakat tengok dalam bilik, kita macam kita naklah ada orang yang boleh bercakap, boleh bercerita masalah. Kalau selalunya kalau dengan mak ayah ni, tengok orang lain lah. Kalau benda kecil-kecil pun kita boleh bincang dengan ayah ni, kita buat apa kan. Limit kerja apa. Benda tu macam mama tak ada lah. Dia tak ada masa. Okay, So, apa yang kalau- saya nampak okay, kurangkan dari segi cara bercakap memang agak kurang kefahaman masing-masing kan. Dengan ibu yang sibuk, anak dengan tugas sekolah, college masing-masing, assignment, dan Syam dengan sekolah, kadang-kadang rasa tak nak belajar. So, macam-macam saya buat dengan urusan masing-masing. Okay, so sebenarnya apa yang keluarga ni mahu? Kalau saya lah, saya nak anak-anak faham lah keadaan saya. Saya cari duit pun untuk diorang. Dengan kos harga hidup sekarang yang makin tinggi semua kan. Saya seorang yang besarkan diorang. So nak tak nak usaha tu dari saya sendiri. Kalau pasangan lain mungkin apa-apa yang saya rasa, jatuh bangun saya, ada pasangan yang saya boleh cakap share. Boleh menyokong saya. Ini saya seorang. Saya perlukan anak-anak untuk menyokong saya, cuba faham dan jangan timbulkan masalah lah. Ini kalau dah cakap tadi ponteng, nanti kalau pihak sekolah panggil saya, itu tadi membebankan saya. Bisnes lagi dengan klien saya nak uruskan semua kan. So,
Saya harap anak-anak cubalah faham keadaan saya busy. Bukan untuk orang lain, untuk dia orang juga. Alah, macam dia orang pun datang pun selama ni. Macam mana nak cakap, Mama dia rasa nak kita orang faham dia. Tapi sebenarnya Mama tak faham kita orang. Sebagai anak, sebagai ibu, apa yang Mama boleh buat untuk kita orang kan? Saya 21, saya rasa kita orang perlukan Mama. Walaupun 21, walaupun saya dah besar, saya dah tahu uruskan. Ada masa-masa kita perlukan kawan. Ikut adik-beradik saya, kita orang 2 orang je. Kita orang ada masing-masing je. Tak ada mak ke, tak ada ayah. Takkanlah tak ada mak pula. Kalau duit memang boleh cari kan. Tapi saya faham lah dia nak kita orang nak tanggung, kita orang belajar apa semua. Tapi benda tu kalau kita orang belajar pun tak seronok, buat apa? Macam tu. Saya pun nak faham lah. Saya nak dia faham apa semua kita nak. Nak semua. Saya nak dia ada. Nak dia. Sebagai seorang ibu. Sandra? Kalau Syam nak mak tu ada kat rumah sebab kadang Syam ada juga masalah dekat sekolah, masalah belajar, masalah gaduh dengan kawan, konten kelas. Syam kadang tak nak buat benda tu, tak nak buat pun benda tu, tapi dah kawan lebih dekat dengan Syam pergi ikut kawan. Kadang benda-benda macam tu nak kongsi dengan Mama tapi tak dapat. Mama selalu sibuk. Memanglah Mama cakap memang dah bagi perhatian sekurang-kurangnya, tengok juga, bagi duit semua tu, tapi dah macam tak ada. Masa ayah ada dulu dapat tak pergi juga jalan-jalan, pergi bawa sama. Syam tak boleh lah samakan keadaan masa papa ada dulu dan sekarang pun dah tak ada. Kan situasi kita dah lain. Selalu macam faham lah keadaan. Mak macam ni macam dia budak kan. Sedangkan Nona sendiri pun 21 tahun pun macam Nona sebenarnya lagi faham dia daripada Mama faham dia. Sebab dia budak, dia memang perlukan perhatian. Jadi Tak faham. Nona merasakan Nona faham tentang diri adik. Kenapa adik bersikap macam tu. Tapi Nona rasa Mama tak faham tentang diri Nona dan juga diri adik. Sebab kurangnya hubungan ataupun Komunikasi lah kurang komunikasi. Puan mahukan kefahaman anak-anak Puan tentang kerjaya Puan, tentang kesibukan Puan untuk cari untuk setamatkan ekonomi keluarga, cari duit untuk bagi persekolahan mereka, perniagaan mereka, dan anak-anak mahukan Puan ada di rumah. Bagaimana itu akan terjadi tanpa adanya kerjasama daripada ahli keluarga? Yang seharusnya keluarga ini lakukan untuk dapatkan seperti apa yang dimahukan. Tak tahu macam mana nak cuba bagi dia orang faham. Mungkin saya boleh nak tengok jadual saya yang padat tu. Macam tu ke Puan? Mungkin salah satu caranya. Nona dan Syam, apa yang Nona boleh buat untuk dapatkan seperti apa yang Nona mahu? Macam mana Nona nak perhatian mak sebagai Apa yang Nona boleh buat? Salah satunya ni lah kan. Kita buat sesi untuk bagi tahu apa yang kita rasa. Lepas tu macam mak cakap dua hari padat. Takkanlah sampai tak ada masa untuk anak-anak kan. Mungkin dia boleh atur jadual dia lah. Macam Nona, jadual Nona biasa je. Cuma bila kita orang balik, mana ada siapa-siapa pun kat rumah. Macam tu je lah. Syam? Kalau Syam sama juga macam kakak Nona. Syam nak mak ada kat rumah, dapat spend masa sama-sama. Kadang sekarang ni pun mak dah tak masak kat rumah. Kami makan yang orang gaji masak. Tak rasa kadang rasa macam tak sedap, rasa macam tak sama dengan mak masak. Okey, cuma sekarang ni kita bayangkan apabila Nona balik college, Syam balik daripada sekolah dan Puan balik daripada tempat kerja. So apa yang
menjangkakan ada dalam rumah tu. Mungkin Syam ataupun Nana boleh kongsikan. Saya boleh, saya baik pada college, saya nak mak ada kisah mak nak masak ke masak tu pun lah, yang penting mak ada lah, kita makan sama-sama. Lepas tu sambil makan boleh lah macam bincang tadi kat college buat apa kan, macam tu lah. Jadi Nana jangkakan bila Nana balik, mak ada kat rumah, so boleh sembang dengan mak, boleh berkongsi apa yang Nana buat hari ni. Macam tu. Kalau Syam? Kalau Syam pula nak, bila Syam balik ke rumah tu tengok mak ada tengah buat kerja lah. Kadang mak tegur Syam hari ni belajar macam mana semua tu. Tapi Syam pergi mana hari ni, makan apa. Benda tu dah tak ada lah, macam jauh beza yang masa ayah ada tu. Tapi itu yang Syam harapkan bila Syam balik daripada sekolah, jangan Syam harapkan berlaku kat rumah tu. Sebab benda macam tu tak ada lah. Syam rasa macam dah rumah tu dah lah rasa macam kosong. Rumah besar tapi tak ada orang. Lepas tu tak ada kami pula dengan kakak tak macam tak ada orang jaga, orang dia buat kerja dia, lepas tu dia buat dah kerja dia sendiri. Saya sebenarnya saya sebab juga kadang-kadang bila saya balik malam tu anak-anak mesti ada, walaupun tak ada lah sebab bila saya balik lewat malam kadang-kadang awal tu, tapi dia orang dah tidur awal kan. Kadang-kadang saya bila buka pintu tu saya harapkan dia orang mesti tunggu saya juga, weekend tunggu saya. Macam saya dah nampak sebenarnya kalau mesra dengan dia orang, saya harapkan dia orang datang dengan saya, cium saya dia dah mesra kan. Sebabnya bila kita dah penat tu, bila anak-anak ada rasa cakap hilang sebelum penat tu kan. Saya harapkan macam tu, tapi keadaan Okey. Apa yang akan dirasa apabila segala apa yang diinginkan atau dijangkakan berlaku itu memang betul-betul berlaku kat rumah itu. So balik anak-anak sambut, Syam balik, mak ada kat rumah boleh share, Nana balik, adik ada, mama ada boleh share, kisah apa berlaku boleh share. Apa yang dirasakan? Apa perasaan? Saya macam seronok, tak ada tension sangat kan, tak ada lah seorang-seorang bikin masalah. Macam Rasa seronok Gembira lah sebab yalah mama ada, kakak ada, segalanya dapatlah apa tu, kongsi pengalaman, apa tu, kisah-kisah kat sekolah tu semua. Dan Syam mungkin dah tak penting kot kalau mak ada kat rumah, ada masa lah dia lah, mak tu kerja juga, kadang balik dah pukul 11 malam, kami dah tidur dah, tak rasa ada perhatian. Satu yang agak baik kalau ini memang betul-betul berlaku. So bagaimana kalau ini nak menjadikan benda itu boleh berlaku, betul-betul berlaku? yalah, macam saya cakap, mungkin benda ni berlaku disebabkan kesibukan saya dan saya tak pandai lagi. Bukan tak pandai lah, sebenarnya saya terlalu cakap fokus untuk bisnes ni, kerjaya saya. Mungkin keadaan ni boleh berlaku bila saya spend masa dengan diorang. Itulah, luangkan masa. So, anak-anak mungkin saya boleh check balik saya punya schedule untuk luangkan sikit masa. Mungkin ada part yang saya boleh orang cakap alihkan, bagi kepada PA saya untuk settle, saya bagi PA. So ada spend masa. So mungkin dari situ saya boleh buat macam mana anak-anak balik, anak-anak nak tengok saya. Mungkin Syam dah biasa rasa bilik yang masak, sekarang nak saya yang masak. Mungkin saya boleh longgarkan ni, tunjuk dekat dia orang saya punya schedule macam mana. Mungkin tas yang pertama saya boleh bagi pada keluarga ini, masing-masing check jadual ataupun dekat
cuba cari masing-masing Islam ke weekend boleh berkumpul sama-sama. So kita akan tengok progress ni pada sesi yang seterusnya. Okay, terima kasih. Terima kasih. Datang ke sesi yang seterusnya. Okay, apa khabar semua hari ni? Nampak ceria sikit? Alhamdulillah. Senyum. Okay, alhamdulillah. Okay, kalau boleh saya tahu, lepas kita dah bincangkan pada sesi yang lepas, masing-masing kurang pemahaman dengan sibuknya, dengan isu-isu tersendiri. So, lepas saya dah bagi tugasan, macam mana progress? Macam saya dah luangkan sikit lah masa weekend tu. Saya dah tak sangat, saya dah tunjuk dekat anak-anak sepatutnya mereka malam-malam tu pergi cakap dengan klien kan, dengan klien. So saya dah mana-mana event yang saya rasa tak perlu, saya boleh lepas, macam event biasa je saya boleh lepaskan pada saya pergi fikir lah. And so sebab weekend saya adalah juga daripada sebelum ni kan, mama selalu lewat. So adalah juga saya rasa Okay, Vanessa dah berjaya untuk meneruskan jadual bisnes dan asal bisnes dan untuk family dan masa depan. Okay, dan Syah. Sebab nampak dah ceria sikit kan, masa macam agak stres. Kalau Syam dia dah mak tengok dah macam ada dah kat rumah sekarang. Dan Syam rasa mak tu ada lah sekarang-sekarangnya ada kat rumah dah, banding yang sebelum ni. Syam pun rasa macam nak duduk rumah tu lebih lama lah. Kadang boring lah kalau macam mak tak ada kat rumah, tak ada siapa lah, kakak takkanlah nak usir kakak hari-hari. So sekarang Sian. Syah pun rasa seronok lah sebab mak ni dekat rumah. Okay. Macam saya okey lah, seronok lah. Sebenarnya mungkin korang macam buat hal masing-masing kan, tak ada pergi mana. Jadi weekend baru-baru ni macam biasa bawa jalan makan luar lah. Rasa jangan lama gila lah tak makan kat luar kan. Betul-betul. seronok kan. Baik dia. Awak pun dah lama tak makan. Okey lah. Nampak satu perubahan yang agak baik. Dan kalau boleh saya tahu, boleh bagi skala daripada 0 sampai 10 dengan keadaan sebelum ni dan keadaan sekarang. 0 keadaan yang kurang baik, kurang pengalaman, dan 10 yang terbaik dan dah saling sangat-sangat. Macam sebelum ni saya rasa kosong pemahaman Okay, sebelum ni masa saya boleh bagi 3 lah, tak ada lah kan. Dan sekarang saya boleh bagi 7 mungkin. Dalam seminggu ni saya dah realize lah ada benda yang sepatutnya saya spend masa untuk anak-anak juga kan. So dari situ saya nampak sebenarnya anak-anak memang perlukan saya. So pemahaman tu dari situ, anak-anak dah mula dekat rumah, dah boleh berinteraksi. So pasal tu Saya sebelum ni saya bagi 10 tu ada ke mana? Ya. 2 lah, 2 sebenarnya 2 yang macam nak buang sangat kan. Sekarang dah macam 6 lah, so lagi tak nak tinggi sangat. Nanti mama ada muda lah, busy balik kan. 5, 6 macam tu lah. Okay, masih ada keraguan ya. Kalau Saya ambil yang ke-6 Syam lah, Syam bagi 7, 8 kot. Sekarang. Sekarang punya sebenarnya Syam nak mak ada kat rumah je. Apa-apa kan nanti kami dapat rujuk pada mak. Mak penting lah. Kalau tak ada mak rasa macam tak tahu jadi apa dah hidup aku. Okay. So kalau boleh dibuat perbandingan sebelum ni Syam akan letak berapa? Keadaan sebelum ni Syam akan letak skala pada berapa? Kalau sebelum ni Syam mungkin letak skala 3 je tu, 4. Agak
jauh juga ya. Ini melompat daripada 3 pada 7, ada yang naik 8. So banyak juga kan. Dia sebenarnya mungkin lah, bila saya lihat anak-anak saya ni, walaupun tak sepenuhnya masa tu ada sedikit pun, maknanya dia orang mungkin dah boleh share something. Bila saya balik tu, mama apa yang jadi hari ni, mungkin masa tu lah ada orang rasa saya ada. Saya dah walaupun dalam seminggu ni, alhamdulillah macam okey. Dari situlah kita orang sedar sebenarnya benda tak adalah besar, cuma perlu sedikit pengorbanan lah cakap kan. Masa-masa yang sacrifice masa yang penting untuk benda yang sedia ada. Saya nampak ada konten pada TV Vanessa yang mana Vanessa sanggup untuk berkorban sedikit masa terutama pada waktu weekend mana anak-anak memang ada kat rumah. Okay, so puan boleh uruskan masa puan dengan baik ya. Alhamdulillah lah. Mungkin daripada sesi yang lepas saya nak terima juga. Saya sedar anak penting untuk dia punya future. Okey, kalau boleh saya tahu mungkin ada masa-masa yang sebelum ni yang memang pernah berkumpul sama-sama. Ya, saya fikir pun saya nak gelak. Sebab macam seronok sangat kan benda tu. Sebelum ni tak adalah jauh sangat kita orang pergi, tapi adalah kalau kita orang cuti sekolah ke, free time memang mak akan bawa keluar jalan lah, macam pergi Langkawi ke, pergi Tioman ke, macam tu. Seronok lah, keluar ramai-ramai, makan, jalan-jalan, beli barang macam tu. okey, banyak pergi shopping ya. Shopping ya. Holiday, Cuti lah kan. Cuti lah. okey. Sebab ada ini sebelum ni Sebelum ni, ada perkara yang pernah berkumpul sama-sama ni. pada sebelum ni itulah dapat apa ni, bawa sama-sama, dapat makan masakan mak, dan benda tu dah ada balik lah. Kan kita Kak Nana rasa macam mak masak tu dah lama sangat dah tak rasa kan, tapi dah benda tu adalah dah adalah mak masak. Apa kelainan yang dirasakan waktu tak berkumpul dan sekarang ni dapat berkumpul balik sama pernah ada sebelum ni? Apa kelainan yang dirasakan? Kalau saya macam rasa macam ada keluarga sendiri. Baru ada keluarga. Macam baru ada keluarga, baru ada mak, baru ada adik, macam kita orang dapat berkumpul, baru rasa kan. Macam tu lah. Macam saya sendiri lah, masa bila dah masak, kumpul, saya dah tak sedar anak saya dah besar rupanya. Macam ada perkembangan yang saya tengok. Macam Syam sendiri dah sekarang dah mula ada kawan. Sebelum ni dia sebenarnya dah cerdik Syam ni. So sebab tu lah sebelum ni kalau saya busy, saya tak expect dia boleh ada masalah kan. Jadi Itulah saya pun dah perasan sekejap gila pula Syam ni pandai simpan-simpan. Sejak dia nak memberontak tu mak. Lepas ni balik nanti tolong share kan. sebenarnya ni tu ayah tu. Teringat pula. Lepas tu macam yelah, Nona sendiri dia dah mula remaja, dia masuk dalam sekolah, dalam college. So nak tak nak dah mula ada yalah, future, ada pasal nak ada teman hidup kan. Mungkin dari situ dia selama ni dia tak nak bercerita dengan saya. So mungkin dia nak sulung, so nak bercerita dengan saya. Dari situ lah. So bila saya duduk semeja, mungkin selama ni itulah yang dia orang nak share dengan saya kan. Ada masalah kat sekolah, ada nak mula ada teman hidup kan, semua. Okay, saya bukanlah seorang yang mengongkong. Saya lepaskan anak, tapi bila sampai masa rupa-rupanya anak saya ada something nak share dengan saya. Masa tu lah tak sempat. So bila dah okay macam ni. Okay, saya agak kagum dengan keluarga ni sebenarnya. Memang sanggup untuk berkorban masing-masing balik untuk masa balik macam bila untuk dapatkan kemaliman. Maksudnya isu ni bukanlah satu perkara yang tak boleh diselesaikan. Saya tengok macam tu lah. Okay,
sebelum kita tamatkan sesi, ada apa-apa yang Raga nak nyatakan? Mungkin Syam, Nona atau Puan Nisa? Kalau Syam sendiri, Syam sukalah keluarga yang ada sekarang. Kalau dulu Syam tengok mak tak macam sekarang. Mak lebih cantik mak sekarang. Mak dah lain dah mak. Beza dengan mak yang saya kenal dulu lah. Dan kakak pun rasa macam kalau dulu Syam usia-usia dia macam kadang membontak, tapi sekarang dah tak. Rasa macam biasa ada family yang macam ni, yang dapat berkongsi, dapat sama-sama bantu. Biasa. Saya macam saya harapkan benda ni berterusan lah. Macam bukan setakat macam ni je lah. Kalau macam Mama, kalau produk tiba ni, produk baru ke apa ke, janganlah sampai macam abaikan kita orang sekali lain kan. Macam tu lah. Saya harap benda ni berterusan lah. Semakin mengharapkan harapannya Raga ni tetap boleh ada masa untuk berkumpul paling kurang weekend lah. Produk terbaru tu Nantilah. nantilah. Macam saya sendirilah, harapan saya ialah saya ni bertunggal. Kalau cakap orang lain boleh ada pasangan, apa-apa untuk share pasangan, saya dah memang tak ada impian pun untuk tu. Memang dah cakap lepas saya dia meninggal, memang dah tak ada cita untuk kahwin lain. So seluruh hidup saya kepada anak-anak saja. So saya harap anak pun faham lah cerita saya kan. Saya harap dia orang bolehlah jadi insan yang berguna untuk masa depan, dan perkara-perkara yang bukan saya kerja untuk dia orang. Kalau saya juga haraplah kalau dia orang bila ada masalah apa-apa bagi tahu, jangan pendam. Dan sebab saya sentiasa ada, cuma mungkin waktu dan ruang tu tak sentiasa memihak kepada kita kan. Ada benda-benda yang saya rushing untuk buat. So harap-harap anak-anak tak adalah memendam, memberontak apa-apa, terus beritahu. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya nak berbincang sikit. Okay, daripada isu yang utamanya adalah kekurangan masa, kurangnya kepahaman antara satu sama lain, dan hanya selepas membuat satu tugas yang diberikan, nampak progres sangat meningkat, cepat sangat. Okay, saya rasa mungkin lepas ni ada alternatif lain yang boleh dibincangkan dalam keluarga untuk dilakukan untuk menambahkan lagi kualiti masa bersama. Terima kasih sebab sudi luangkan masa. Okey, kita tamat. Dan tak ada apa-apa nak cakap lagi. Okey, kita tamatkan sesi kita hari ini. Okey, sampai di sini saja. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih datang. Baik, Okey. Terima kasih Puan. Lepas ni nak pergi mana lah? Nak pergi mana? Macam mana kita pergi makan dulu dah? Ikan bakar. Asyik ikan bakar je lagi.